Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Kita ulang balik ataupun sambung balik perbincangan kita kemarin dalam surah Al-Lail. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wal-laili, demi malam apabila menutupi, yakni menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila ia terang benderang. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa, demi penciptaan lelaki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal usahamu adalah bermacam-macam, adalah pelbagai. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan dan bertakwa, yakni memberikan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia mengakui ataupun mempercayai adanya pahala yang terbaik, yakni syurga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesenangan, kebahagiaan, atau menuju ke syurga. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, adapun orang yang kedekut dan berasa dirinya cukup, yakni tidak perlukan kepada pertolongan Allah, tidak perlukan kepada pahala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan perkara yang baik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkannya jalan menuju kepada kesukaran, yakni kesengsaraan atau neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak memberi manfaat kepadanya ketika dia sudah binasa, ketika ia terjatuh ke dalam neraka. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang benar-benar memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Fa'anzartukum naran taladza, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Alladzi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling, yakni mendustakan kebenaran
dan berpaling daripada beriman. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan daripadanya, yakni daripada neraka, akan orang-orang yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, sedangkan dia tidak berhutang budi dengan sesiapa pun yang patut dibalasnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, tetapi hanyalah mengharapkan keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan kerana itu dia akan mendapat kesenangan yang sempurna, yakni keridhaan. Dia akan redha. Ini 21 ayat di dalam surah Al-Lail. Dikatakan dalam Hasyiatus Sawi, surah ini turun pada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu dan pada Umayyah ibnu Khalaf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang mencapai kemuncak dalam beriman, dalam percaya dan kemurahan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq balaghal ghayata fil iman was-sidq wal karam. Orang yang paling hebat di sudut keimanan, di sudut keyakinan, kepercayaan dan kemurahan. Sementara Umayyah ibnu Khalaf, tuan kepada Sayyidina Bilal, musyrikin yang amat menentang Nabi SAW, geng Abu Jahal, balaghal ghayata fil kufri wal kadhib wal bukhl, sampai kepada kemuncak, kepada kekufuran, pendustaan dan kebakhilan dan kedekut. Sayyidina Abu Bakar paling hebat iman, Umayyah paling hebat kufur. Antara yang paling hebat kufur. Sayyidina Abu Bakar paling hebat as-sidqu, benar. Umayyah ibnu Khalaf paling hebat, paling tinggi kadhib, dustanya. Wa kazzaba bil husna, dia tak percaya kepada janji baik kepada orang yang baik. Sayyidina Abu Bakar orang yang a'ta, yang pemurah, suka memberikan, al-karam, yang hebat di sudut kemurahannya. Umayyah ibnu Khalaf kemuncak fil bukhli, wa amma man bakhila wastaghna. Jadi Sayyidina Abu Bakar bersifat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Umayyah ibnu Khalaf bersifat wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini dua contoh manusia. Satu yang beriman dan percaya kepada ajaran Allah dan pemurah. Hak seorang lagi kufur, tak percaya dan bakhil. Ayat ini khusus kepada kisah mereka berdua, tetapi kaedah ulama menyatakan wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dikira itu pada umum lafaz, bukan pada khusus sebab. Maksudnya semua orang yang bersifat fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna, Allah redha dan janjikan syurga. Allah permudah masuk syurga. Adapun orang yang bersifat amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, Allah permudahkan dia jalan kecelakaan, jalan neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya yang dia miliki di dunia tak bermanfaat dan berguna apabila dia terjerumus ke dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah dua orang tokoh, seorang tokoh sahabat Muslim, seorang kafir musyrik. Umayyah ibn Khalaf ini terbunuh dalam peperangan Badar kalau tak silap. Dialah yang menjadi tuan kepada Sayyidina Bilal dan dialah yang siksa Sayyidina Bilal
lalu dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal dan dimerdekakan. Awal ayat cerita Sayyidina Abu Bakar, ujung ayat cerita Sayyidina Abu Bakar juga. Jadi awal ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Hujung ayat hujung surah ni awal surah. Hujung surah wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti ma lahu yatazakka sampai habis surah. Juga tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni adalah sahabat yang terhebat yang dipuji dalam beberapa ayat. Salah satunya dalam surah At-Taubah. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika baginda berkata kepada sahabat baginda, jangan engkau bersedih. Jadi ayat itu sahibihi situ saniyasnaini idhuma fil ghar. Orang yang kedua daripada dua orang yang berada ketika mereka berada dalam gua ialah Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW. Dalam kitab Kifayatul Awam dikatakan barang siapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat, dia adalah orang kafir. Kerana sabit di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, idz yaqulu li sahibihi. Itu cerita dalam kitab Kifayatul Awam, kitab Tauhid sifat 20. Baik. Allah bersumpah dengan malam. Wal laili, demi malam. Kerana malam ini adalah waktu yang hebat, jalilan aziman, taskunul khalqu fihi 'anit taharruk. Makhluk diam daripada bergerak. Makhluk tidur di malam hari, siang bergerak pergi kerja, malam kita berehat. Wa yaghshahum an-naum, dan malam manusia tidur, alladhi huwa rahatun li abdanihim, dan tidur itu merupakan kerehatan kepada tubuh badan manusia. Jadi Allah sumpah dengan waktu kita tak kerja, waktu kita berehat. Dan siang mazharu jamalillah, dan Allah bersumpah dengan siang pula pada ayat kedua. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila ia menjelang, apabila ia jelas dan terang. Mazharu jamalillah, tanda kecantikan sifat Allah yang mengizinkan kita melihat kembali suasana setelah gelap gulita di malam hari. Idh bihi yankashifu ma kana masturan bi dhulmatil lail. Kerana dengan siang itu Allah menyingkapkan, memperlihatkan apa yang tersembunyi, tertutup dengan kegelapan malam. Wa fihi tataharraku an-nasu lima'ayishihim, dan pada siang itu orang ramai bergerak untuk mencari rezeki. Wat-tuyuru min awkariha, burung juga terbang keluar daripada sarangnya untuk cari rezeki. Wal hawamu min makaniha, binatang-binatang yang melatak, semut, serangga, belalang, keluar daripada tempatnya untuk mencari rezeki juga di siang hari. Kalau seluruh masa itu malam, maka tergendalalah kehidupan, nak kerja susah. Kalau seluruh masa itu siang, tidak ada rehat, maka kemaslahatan dan kebaikan diberikan oleh Allah apabila bersilih ganti siang dan malam. Ada malam kita rehat, ada siang kita kerja. Kalau siang semua tak ada masa rehat, malam semua tak ada masa kerja. Ini hikmah daripada perselisihan malam dan siang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini, bahkan surah ini dinamakan suratul lail, surah malam, kerana dimulakan dengan lafaz malam, wal laili idza yaghsha. Kerana Allah bersumpah dengan salah satu daripada masa. Masa malam daripada maghrib sampai subuh.
Masa siang daripada subuh sampai maghrib. Allah sumpah dengan kedua-dua masa itu. Masa malam demi malam. Wal-laili idza yaghsha. Masa siang demi siang. Wan-nahari idza tajalla. Ada ulama menyusun kitab nama dia Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Nilai masa di sisi para ulama. Karangan almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala. Dalam buku tu dia datangkan lebih kurang 40 orang ulama yang mengambil berat dengan masa mereka. Kerana dia kata Allah bagi kat kita nikmat begitu banyak. Yang pertama nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat iman Allah bagi kat kita jadi orang beriman. Ini nikmat yang terbesar. Yang kedua nikmat al-amal bimuqtadal iman. Beramal dengan tuntutan iman. Setelah kita beriman, kita dah jadi orang Islam, orang yang beriman. Nikmat yang kedua, kita boleh beramal sesuai dengan tuntutan iman. Apabila orang itu beriman, dituntut melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kita boleh buat yang wajib, kita boleh tinggal yang haram. Kita sudah mendapat nikmat yang kedua, iaitu nikmat beramal. Beriman, keyakinan, beramal, melaksanakan sesuatu tindakan sesuai dengan keyakinan itu. Jadi ada nikmat iman, ada nikmat amal. Dua-dua itu kita kena cari, kita kena minta kepada Allah dan kita kena berusaha. Dan dua-dua itu dikembang dalam banyak ayat. Ya Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus salihat. Amanu beriman, wa amilu beramal. Antara dalil yang disebut oleh ulama firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Yang itu al-iman, al-ilmu, mengetahui bermakna yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Yang itu nama dia al-ilmu wal-iman. Wastaghfir li dhanbik. Sambungan ayat, beristighfarlah kamu kepada dosamu dan kepada orang beriman. Maka yang itu nama dia al-amal. Beristighfar nama dia beramal. Jadi dikembangkan iman dengan amal, ilmu dengan amal. Maka nikmat pertama nikmat beriman. Nikmat kedua nikmat beramal dengan tuntutan iman. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah mendatangkan satu hadis yang bermaksud la ilaha illallah itu miftahul jannah. Mengucap dua kalimah syahadah itu merupakan anak kunci syurga. Umpama anak kunci untuk membuka pintu syurga. Dan anak kunci itu perlu ada gigi yang sesuai untuk buka pintu. Jadi kita nak buka pintu rumah, kita ada anak kunci. Gigi di kunci itu mesti sesuai dengan tempat kita nak buka pada pintu itu. Kalau gigi dia tak sesuai, nak buka pintu tak boleh. Maka gigi itu ialah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan suruhan-suruhan Allah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram. Baru sesuai gigi itu dengan pintu. Kalau tekak mengucap baru ada anak kunci. Tapi semayang tak, benda haram tak tinggal, gigi kepada anak kunci masih tak cukup, masih tak betul dengan pintu yang nak dibuka. Itu perumpamaan yang diberikan. Maka mengucap itu, beriman itu mengucap dua kalimah syahadah, pengakuan kepada dua kalimah syahadah. Beramal itu nama dia gigi kepada anak kunci. Asnanuha, asnanul mafatih, yang perlu kita perbetulkan gigi kunci dengan tempat nak dibuka pintu. Ya, ini perbetulkan amalan kita dengan anak kunci, dengan kalimah asyhadatain yang kita ucapkan, yang kita akui. Maka nikmat yang kedua kata dalam kitab tu ialah nikmat al-amal bi muqtadal iman. Beramal dengan tuntutan iman. Nikmat yang ketiga, nikmatul waqti, nikmat masa.
nikmat masa. Kerana banyak orang yang buang masa. Banyak orang yang rugi dengan nikmat masa itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dipersia-siakan oleh kebanyakan manusia. Ada dua nikmat yang manusia rugi ketika mendapat nikmat itu. Dia tak guna nikmat itu dengan sebaik mungkin. Dia rugi dengan nikmat yang kedua, dua perkara itu. Yang pertama, as-sihhah, nikmat sihat. Yang kedua, wal faragh, nikmat masa lapang. Masa Allah bagi sihat, dia tak guna kesihatan untuk digunakan sebaik mungkin. Bila dia sakit baru dia menyesal. Masa Allah bagi masa lapang, dia tak isi masa lapang dengan kebaikan. Bila dia sibuk baru dia rasa rugi. Jadi dua nikmat ini Nabi SAW kata banyak manusia rugi. As-sihah, nikmat sihat. Wal faragh, dan nikmat masa yang kosong, masa lapang. Maka apabila kita masih sihat, kita isi nikmat kesihatan dengan kebaikan. Dan Allah akan tanya nikmat kesihatan itu. Allah tanya, an syababihi fima ablah. Zaman muda kamu di mana kamu habiskan. Di antara yang akan ditanya oleh Allah, an ilmihi fima amila fih. Ilmu kamu apa yang kamu amalkan. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya di mana dia dapat, bagaimana cara dia dapat, dan di manakah ia infakkan, ia gunakan harta itu. Jadi nikmat masa lapang, nikmat kesihatan perlu diisi dengan kebaikan dan perlu diminta agar kesihatan itu berterusan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Salah satu doa yang Nabi SAW ajar untuk kita minta kesihatan. Allahumma afini fi badani, ya Allah ya Tuhanku, sihatkan aku pada tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah ya Tuhanku, sihatkan aku pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah ya Tuhanku, sihatkan aku pada penglihatanku. Tubuh badan kita nak sihat. Pendengaran kita nak sihat. Penglihatan kita nak sihat. Begitu juga doa yang sering kita dengar. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina. Dan berikan kami menikmati pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, kekuatan-kekuatan kami selama engkau masih menghidupkan kami. Waj'alhul warisa minna, dan jadikan ianya seumpama harta warisan, harta pusaka pada kami. Harta pusaka makna harta yang bersama kami, bila kami mati baru berpisah. Bila kami mati dia bertukar nama menjadi harta pusaka. Jadi harta kami itu bersama kami sampai kami menghembuskan nafas terakhir, baru dia berpisah dengan kami. Kesihatan kami pun nak begitu. Kami nak pendengaran yang jelas, bukan pekak, bukan tuli. Kami nak penglihatan yang jelas, bukan buta, bukan kabur, bukan rabun. Kami nak kekuatan yang baik, bukan lumpuh, bukan lemah, sampai mati. Seperti mana kami bersama harta, sampai kami mati, harta itu menjadi pusaka. Harta itu bertukar menjadi harta warisan, yaitu harta yang tak berpisah dengan kami, sehingga kami mati baru terpisah. Kami nak kesihatan kami pun bersama dengan kami, sehingga kami mati baru terpisah kesihatan itu. Selagi hidup, bagi mata terang, bagi telinga dengar jelas, bagi tubuh badan sihat. Doa minta kesihatan
doa supaya kesihatan kita terpelihara. Ada dalam sebagian kitab fiqh orang baca doa mata ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika azan, dia jawab azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu dia baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah SAW. Dia kucup ibu jari dia sapu di mata dia. Ada setengah kitab seperti At-Taqriratus Sadidah membahaskan dalam bab azan, digalakkan buat lagu tu untuk menyihatkan mata. Kita tahu tapi tak dah buat, atau mata kelabu. Dibaca ketika azan, ketika Tok Bilal sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu kita baca tu doa tu. Tengok dalam kitab Al-Aham pun ada, Taqrirat Sadidah pun ada, Al-Aham kalau tak silap ada. Bagaimana kita nak baca doa supaya mata kita mudah-mudahan sihat. Doa tu diambil daripada siapa? Nabi Khidir ke apa semua, ada diceritakan dalam kitab tersebut. Baik. Jadi kita dituntut minta kesihatan kerana banyak orang sakit dan banyak orang masa sihat dia tak guna sihat itu dalam yang sebaik mungkin. Itu nikmat yang pertama yang banyak orang rugi, yang dipersia-siakan oleh manusia. Nikmat yang kedua, wal faragh, masa lapang, nikmat masa. Lalu oleh kerana berharganya masa yang Allah bagi, bila berlalu tak boleh patah balik. Berlalunya masa satu saat yang lalu, kita tak boleh patah balik, melainkan kita meneruskan kehidupan dengan masa yang baru. Maka Allah bersumpah dengan masa ini dalam banyak perkataan. Antaranya Allah berfirman wal asri, demi asak. Wal asri, demi masa, ataupun demi asak. Asak salah satu masa. Wadduha, demi duha. Waktu duha, pagi sampai lohok. Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu asak. Wal asri, demi masa diterjemahkan. Allah bersumpah dengan malam, demi malam. Allah bersumpah dengan siang, demi siang. Allah bersumpah lagi dengan matahari yang kemunculannya menunjukkan kepada siang, dan Allah bersumpah dengan bulan yang kemunculannya menunjuk kepada malam. Allah bersumpah dengan wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan wal qamari idza talaha. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan cahaya duhanya, cahaya paginya. Wal qamari idza tala, demi bulan purnama. Jadi kenapa Allah sumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan duha, dengan asak? Kerana hikmahnya yang Allah sumpah itu begitu berharga. Allah sumpah dengan wattini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Kerana buah tin dengan buah zaitun, buah yang berharga, banyak khasiat dan manfaatnya kepada kesihatan. Jika dimakan dengan betul, mengikut kaedahnya, dia akan membawa manfaat yang besar kepada tubuh badan. Allah bersumpah dengan masa, kerana masa itu jika diambil berat dan diisi dengan pengisian yang baik, banyak pahala kita boleh dapat. Contoh dalam masa 1 minit kita boleh dapat 1000 pahala dengan kita baca subhanallah 100 kali. Hadis Imam Muslim, kita cerita dah hari itu. Cuma kita nak baca, nak ambil masa baca, tak dan lah. Hari itu dengar bahasa boleh buat, sampai hari ini tak boleh buat. Seminggu lebih lah kita duk baca. Hadis Imam Muslim kata, siapa boleh baca subhanallah 100 kali, Allah bagi 1000 pahala. Dan 100 kali itu hanya memakan masa tak sampai 60 saat. Tak lebih pada 60 saat. Hanya makan masa 1 minit. Tak sampai 2 minit. Habis 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis 100 kali. 1000 pahala Allah bagi. Kita kerja nak dapat seminit 1000 ringgit. Susah. Tapi kita baca seminit dapat 1000 pahala, senang saja. Lalu disebutkan dalam kitab tersebut contoh-contoh ulama
yang mengambil berat dengan masa mereka. Imam Nawawi rahimahullah ambil berat dengan masa dia. Dia mengaji sehari berapa belas, 12 mata pelajaran. Dia tak tidur malam, dia rehat sikit dan sebagainya. Dia isi dengan ibadat dan ilmu. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Sehingga kan ada seorang ulama dalam itu disebutkan, nama dia Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, mengarang kitab berjumlah tak kurang daripada 800 jilid. Nama kitab tu Al-Funun. Al-Funun makna pelbagai bidang, fan, bagai bidang. 800 jilid kitab dia karang. Betapa pengisian masanya begitu hebat. Imam At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari, mengarang tafsir Tabari, mengarang tarikh At-Tabari, beratus-ratus jilid, berpuluh-puluh jilid. Jadi kisah-kisah ulama yang mengambil berat dengan masa mereka disebutkan dalam kitab itu. Ada seorang ulama lagi tak pernah makan malam dengan tangan kanannya selama 30 tahun. Kenapa tak pernah makan malam dengan tangan kanan dia? Kerana tiap-tiap malam dia menulis kitab, tak ada berhenti. Tu siapa suap makan malam dia? Adik dia tolong suap. Adik perempuan dia. Nak berhenti untuk makan pun merasa sayang, kerana dia sibuk dengan menulis kitab. Banyak cerita-cerita pelik bagaimana luar biasanya ulama zaman dulu mengambil berat masa mereka. Seorang ulama nama Ibnul Jauzi rahimahullah, dia sama ada membaca, beribadat atau berzikir. Kalau ada orang main nak bersembang dengan dia, tangan dia duk asah pensil. Mulut bersembang, nak baca Quran tak boleh, nak baca kitab tak boleh, nak semayang tak boleh, nak berzikir tak boleh, pasal orang nak main bersembang. Tapi tangan dia asah pensil untuk dia karang kitab. Dengan pensil itu, dia tak mau bagi masa dia habis begitu sahaja. Sehingga kan dia pesan, kalau aku mati, masa kamu nak mandi mayat aku, mandi dengan air. Dan air tu bagi jadi suam. Panaskan air itu dengan debu-debu, dengan habuk-habuk pensil yang aku asah, yang aku simpan, aku asah untuk menulis kitab. Bergundi-gundi dia simpan habuk tu, dengan sebab dia tak buang masa begitu saja. Kalau berjumpa orang, dia kena habis masa dengan untuk ilmu juga, asah pensil, ini nak menulis. Dan kalau dia pergi makan kenduri, dia minta ruang untuk dia duduk, ruang untuk dia letak kitab sebelah dia. Sambil pergi jumpa orang pun bawa kitab lagi. Kalau tak silap Imam Ibn Jauzi ataupun salah seorang yang lain. Jadi nanti ada masa kita diskusi buku tu. Kalau ada ruang, 40 orang ulama ataupun 42 orang ulama yang diceritakan dalam kitab tu, bagaimana mereka mengambil berat dengan masa-masa mereka. Jadi Allah bersumpah dengan banyak ayat tentang masa. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah dengan malam dan siang, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. 3 sumpah ni dalam surah yang berkembang. Surah yang pertama, surah Asy-Syamsi. Wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha. Itu semua sumpah dengan sesuatu yang berkait dengan masa. Wasyamsi, demi matahari waktu siang, wadduhaha, demi duha waktu duha, wal qamari, demi bulan purnama waktu malam, wan nahar, demi siang waktu siang, wal laili idza yaghshaha, demi malam waktu malam. Itu dalam surah Asy-Syamsi. Kemudian surah berkembang dengan Syamsi, suratul Lail, surah malam. Wal laili idza yaghsha yang kita baca, wan nahari idza tajalla. Kemudian surah berikutnya surah Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam pula. Jadi Allah ulang demi malam, demi malam, demi malam, banyak tempat. Demi siang Allah sebut. Demi siang, demi malam, demi matahari, demi bulan, demi asak, demi duha.
supaya manusia tahu benda yang Allah sumpah ini adalah benda yang amat penting, iaitu kepentingan masa dalam kehidupan seseorang. Lalu ulama karang beberapa kitab, tajuk dia masa saja. 4-5 buah kitab yang saya miliki, tajuk masa, kepentingan masa. Banyak ulama karang diisi dengan masa yang hebat. Seorang ulama lagi ada dalam kitab yang mencerita tentang masa juga. Nama dia Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Selalu dia duduk jumpa orang ramai. Dia mengajak orang ramai dan seumpamanya. Sampai satu masa dia tak jumpa orang beberapa hari. Setelah itu dia jumpa orang balik. Maka orang bertanya kepada dia, wahai Tuan Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, sebelum ni kami duk jumpa kamu, bergaul dengan kami, tiba-tiba satu masa yang agak panjang kami tak jumpa dengan kamu. Kamu pergi mana? Jawab Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullah, aku tak jumpa dengan hampa sekian-sekian hari kerana aku bergaul dengan para sahabat Nabi SAW. Aku mendampingi para sahabat. Lalu dia kata, zaman law ni mana ada seorang sahabat yang masih hidup? Semua sahabat sudah meninggal dunia. Semua sahabat sudah dikuburkan. Macam mana kamu kata kamu pergi jumpa sahabat? Satu dakwaan yang pelik. Macam zaman law lah, kalau orang tanya kita, ni PKP 2 minggu ni hampir mana? Hang tak boleh pergi mana? Hang duk buat apa? Saya dah tak boleh pergi mana PKP ni. Saya duk kawan dengan para sahabat Nabi SAW. Orang kata gila, ada pun buat ajaran sesat. Tak gila, sesat. Dua tu lah. Pasal apa? Duk sahabat sembang dengan sahabat. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, jumpa Sayyidina Umar, jumpa Sayyidina Osman, jumpa Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf. Tak kepelik. Orang kata dua kawan hak cakap aku ni. Tak gila, sesat. Pasal apa? Sahabat semua dah meninggal. Kita duduk zaman lah pergi habang jumpa sahabat. Sahabat dah tak ada. Jadi kita tu tak betul. Sama ada putih waya, gila, ataupun kita ni bawa ajaran sesat. Duduk habang boleh jumpa sahabat. Maka apabila Abdullah bin Mubarak kata lagu tu, di zaman dia sahabat semua dah pun wafat. Lalu orang komplain, orang protes. Macam mana tuan guru kata duk jumpa sahabat? 2 minggu kami tak jumpa tuan guru kata pergi duk kawan dengan sahabat, duk jumpa sahabat, sedangkan tuan guru sudah sahabat seorang pun tak ada dah. Maka dia kata, aku mempelajari riwayat hidup mereka seolah-olahnya aku bergaul dengan mereka. Aku tak jumpa hampa ni beberapa hari, aku baca perangai para sahabat. Sayyidina Abu Bakar lahir bila, wafat bila, bagaimana keislaman dia, bagaimana akhlaknya. Aku mengaji tentang riwayat hidup mereka satu demi satu, maka seolah-olahnya aku bergaul dengan mereka. Dia ajak kat kita orang yang dah meninggal. Rasulullah SAW sudah wafat, kita belajar sirah Rasulullah macam kita berhadapan dengan Rasulullah. Para sahabat dah meninggal, kita mengaji tentang riwayat hidup para sahabat untuk kita ambil pengajaran dan mengikut kebaikan yang mereka lakukan. Seolah-olahnya kita mendampingi mereka ketika mereka masih hidup. Maka daripada kenyataan itu dapat kita faham, walaupun Imam Bukhari dah meninggal, kita nak mendampingi Imam Bukhari, kita belajar kitab Sahih Bukhari. Walaupun Imam Nawawi dah meninggal, kita nak ambil manfaat daripada kelebihan Imam Bukhari, Imam Nawawi, kita belajar kitab Imam Nawawi macam kita mengaji kat Imam Nawawi. Kita menggali pusaka peninggalan mereka. Kita belajar kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi banyak sangat yang menjadi rujukan kebanyakan ulama kita. Di sudut fiqh Minhajul Talibin matan, syarahnya Majmu', syarah yang kitab yang besar juga ada lagi, kita tak nak buka, Rawdatul Talibin dan sebagainya. Di sudut hadis Riyadhus Salihin, di sudut hadis Al-Azkar, di sudut hadis syarah Sahih Muslim Imam Nawawi.
Kemudian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Banyak karangan-karangan Imam Nawawi yang terkenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat seluruh dunia. Bustanul Arifin di sudut tasawuf. Kitab-kitab Imam Nawawi cukup-cukup berharga. Jadi kita tak pernah jumpa Imam Nawawi. Dia duduk dikebumikan di Syria. Nak pergi pun tak boleh lah ni. Tapi kita mempelajari kitab Imam Nawawi macam kita mendampingi Imam Nawawi. Kita mempelajari kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Serupa kita mendampingi dia. Kerana kita mengambil manfaat daripada peninggalan dia. Itulah yang disebut oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Aku mengisi masa aku dengan mendampingi para sahabat. Orang komplain, orang protes. Macam mana kata jumpa sahabat, sahabat semua dah tak ada, sudah meninggal. Aku mempelajari kitab-kitab tentang diri mereka, tentang riwayat hidup mereka, seolah-olahnya aku mendampingi mereka. Orang kita lah kadang-kadang tak berapa tahu yang tu. Sebab kita sendiri pun tak berapa tahu. Kita mengaji pun tak belajar tentang sahabat. Hayatus Sahabah kita ada 4 jilid tapi tak nak buka. Maka kita pun tak kenal sahabat. Terang mana? Tahu nama tapi riwayat hidup tak tahu, kata-kata hikmah dia tak tahu, kelakuan dia baik yang boleh kita contohi tak tahu. Tapi pagi ni kita belajar ayat-ayat ni baru tahu. Oh, ayat ni tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu kisah bagaimana dia orang yang cukup pemurah. Yang Allah puji, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara tanda kemurahan dia ketika Nabi SAW menawarkan siapa nak bagi sumbangan dalam peperangan Tabuk, dalam Jaishul Usrah, sila bagi sumbangan, maka dia bagi semua harta dia. Sayyidina Umar berasa nak potong Sayyidina Abu Bakar, pi bagi juga. Rasulullah tanya, kamu bagi macam mana wahai Umar? Saya bagi separuh daripada harta saya. Tak boleh lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar 100% harta dia bagi. Fa amma man a'ta wattaqa. Kemudian ujung ayat dia beli Sayyidina Bilal yang sedang disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf. Ada kata ritlun min zahab. Ritlun berapa? Satu kati mah. Ambil mah satu kati. Nah, aku beli budak hamba kamu ni nama Bilal. Bila beli merdeka terus. Bukan nak ambil nak bagi jadi hamba dia. Dia membeli, memerdekakan, menyumbang harta dia. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, yang memberikan hartanya kerana menyucikan. Illa btigha wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Bukan kerana dia nak balas budi Bilal, tetapi dia memerdekakan Bilal, membeli dan memerdekakan kerana mengharapkan keridhaan Allah. Illa btigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dia akan redha. Jadi awal ayat, awal surah dengan ujung surah ni puji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam sifat kemurahannya. Dia menega duit dia untuk menega untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bagi kat Nabi SAW untuk agama Allah. Itu kisah ayat pertama, fa amma man a'ta wattaqa, untuk membantu orang-orang susah yang disiksa dengan sebab mereka beriman. Dia selamatkan salah seorang Sayyidina Bilal. Ada lagi nama-nama tertentu, nanti kita cerita nama-nama seorang dua yang disebutkan, yang dibeli oleh Sayyidina Bilal oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana mereka disiksa daripada tuan. Setelah beli, dia merdekakan. Dia selamatkan nyawa, dia selamatkan akidah seorang sahabat yang lain dengan harta yang dia miliki. Dia korbankan harta dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah puji kepada diri dia yang terkandung dalam surah yang kita baca. Jadi kita peluang untuk nak jumpa sahabat kita tak boleh jumpa, tapi kita boleh mengaji kisah-kisah mereka untuk kita ambil manfaat daripada mengikuti kelakuan mereka yang baik. Orang kita kecil-kecil dulu duk mengaji apa? Sang kancil dengan kura-kura, kita hafal sampai kelak. Bukan tak boleh mengaji, tapi hak tu kisah khayalan.
Kita mengaji sang kancil kura-kura, sang kancil lawan dengan arnab, arnab lawan dengan kura-kura, macam-macam kita hafal, kecil-kecil dulu kita hafal. Tapi kisah para sahabat kita tak tahu. Kata-kata manusia biasa, kadang-kadang kata-kata tokoh barat nu kita hafal, kata-kata kau ni kita ingat, kata-kata ahli syurga kita tak ingat. 10 orang yang dijamin masuk syurga, salah seorangnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Apa kata-kata hikmah daripada Sayyidina Abu Bakar yang boleh kita jadikan contoh? Apa kata-kata hikmah daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Talha ibn Ubaidillah. Macam-macam nama ahli syurga yang ada contoh-contoh daripada kelakuan mereka yang baik, daripada kata-kata yang baik yang boleh kita ambilkan jadikan contoh tauladan kat kita. Hak tu kita tak ingat, hak lain kita ingat. Sejarah yang ahlul kita hafal, tak Melayu hilang di dunia kita ingat. Tapi kata-kata orang yang dijamin masuk syurga, iaitu para sahabat yang 10 orang dijamin masuk syurga, riwayat hidup mereka pun kita tak kenal. Pasal kita tak pernah belajar. Kalau orang tanya kita, ada 10 orang yang telah dijamin masuk syurga, tolong senaraikan nama 10 orang tu, kita tak ingat. 4 orang kita ingat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kita ingat pasal khulafa Rashidin. Hak 6 orang lagi kita tak ingat. Sedangkan ada kitab-kitab yang menceritakan manaqib mereka yang ke-10 itu. Seperti contohnya kitab Ar-Riyadun Nadhirah fi Manaqibil Asyarah. Kitab tu setebal lebih kurang 800 muka surat, satu cetakan, menceritakan tentang sifat-sifat terpuji yang Allah anugerahkan kepada 10 orang yang telah confirm dijamin masuk syurga. Maka termasuk sahabat-sahabat yang lain yang kisah-kisah mereka ada dalam beberapa kitab, kita tak kenal. Sedangkan kisah-kisah yang kadang-kadang kisah itu hanya khayalan kita hafal, sebab kita mengaji kecil-kecil dulu lagu tu. Kecil-kecil dulu kita mengaji bab kisah-kisah yang kadang-kadang kisah-kisah itu khayalan. Tetapi kisah-kisah yang benar, kisah-kisah orang yang baik, kadang-kadang kita tak kenal. Masa masih ada untuk kita belajar sedikit demi sedikit, semasa demi semasa, seperti kata-kata ulama dan sebagainya. Ada ulama di karang kitab, dia kata kita kena isi masa kita dengan belajar Quran, dengan belajar hadis, dengan belajar kata-kata ulama, kata-kata hukama, kata-kata para sahabat, kata-kata para tabi'in, kata-kata para awliya illah salihin, kata-kata alim ulama besar, untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Masa pun dah terlajak dah, kita berhenti tani dulu. Sebelum kita sambung cerita yang sedikit lagi, sebelum kita berpindah kepada tajuk baru setelah kita selesai membicarakan bab taqwa 1-2 hari lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.